أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita akan solat fardu isya secara berjemaah insya-Allah taala. Jadi sementara menunggu masuknya solat fardu isya ini, kita isi dengan pengajian ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan yang akil balik, untuk menuntut ilmu ini sehingga boleh beramal dengannya. Selagi mana tidak faham, selagi mana tidak tahu, selagi itu wajib belajar. Andai kata seandainya kita belajar dan kita tidak faham-faham, sampailah kita mati, kita dikira sudah menunaikan fardu ataupun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk kita di dalam majlis ilmu ini seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duduk di dalam taman-taman syurga. Seandainya kita nak duduk di dalam taman-taman syurga yang hakikat tu, maka di dunia ini berjinak-jinaklah duduk di dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir. Sebaik-baik majlis zikir ialah majlis ilmu yang menuntut ilmu fardu ain. Itu sebaik-baik majlis zikir. Jadi duduk kita ini dikatakan duduk di dalam taman-taman syurga. Kita dah menikmati akan kelebihan yang Allah kurniakan pada kita. Para malaikat mengembangkan sayapnya tanda redha kepada orang yang belajar menuntut ilmu ini. Segala makhluk yang ada di langit dan 7 petala bumi dan di 7 petala langit semuanya redha dan kasih kepada penuntut ilmu. Segala makhluk yang di bumi, yang sama ada yang terbang di langit ataupun yang melata di atas bumi ataupun yang berenang di dalam lautan, semuanya mendoakan kepada si penuntut ilmu. Apatah lagi ilmu yang kita belajar ini adalah ilmu yang fardu ain, ilmu yang disukai dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar. Jadi mudah-mudahan duduk kita dalam majlis ilmu dan istiqamah kita dalam menuntut ilmu ini, apatah lagi ilmu fardu ain, sama ada ilmu fiqhnya, ilmu tauhidnya dan ilmu tasawufnya. Mudah-mudahan duduk kita dan keazaman kita untuk menuntut ilmu ini selagi mana ada hayat di kandung badan, mudah-mudahan kita dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah menunaikan kewajipan perintahnya dan dinilai segala amal kita ni walaupun tidak sempurna mana sekalipun. Mudah-mudahan Allah menilai kita, usaha kita, keazaman kita ini sebagai amal yang soleh, amal yang manfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata pengarang kitab penawar bagi hati ini, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi
Mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya si pengarang kitab, tuan punya kitab ini, dan lebih-lebih lagi manfaat untuk kita yang belajar ilmu ini, manfaat fi darain, manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada muka surat 117 dah. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil hubbul jah, suka kepada masyhur, suka kepada nak jadi glamour, kan? Gila glamour, ataupun gila nak viral, ataupun gila nak dapat view. Zaman-zaman sekarang ni nak dapat view, nak dapat pengikut, follower, nak jadi famous, gila nak jadi masyhur, kan? Ataupun macam-macam gila lagi nak jadi, kira nak menonjolkan diri supaya orang kenal dia, supaya orang iktiraf dia, untuk dapat, supaya dia dapat satu kata apa, imbalan ataupun dapat pulangan, sama ada wang ringgit ke ataupun pangkat dan sebagainya. Jadi ini dinamakan kasih akan kemegahan, nak pada jadi masyhur. Ada juga yang datang untuk jadi terkenal, datang dengan imej agama, dengan ilmu yang agama yang Allah bagi pada kita, dia menyeleweng, dia menggunakan ilmu yang ada pada dia tu untuk jadi terkenal, jadi masyhur, ataupun untuk mendapat pangkat dan untuk dapat pujian ke, untuk dapat pangkat ke, untuk dapat pengaruh ke, untuk dapat pengikut-pengikut. Jadi semuanya kerana lain daripada Allah, maka dia dinilai sebagai hamba kepada nafsu dia, ataupun hamba kepada syaitan, bukan hamba kepada Allah. Walaupun zahirnya nampak baik, walaupun zahirnya nampak macam agama, tetapi hakikatnya bukan kerana agama, bukan kerana Allah. Baik, bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan ataupun hubbul jah. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati, ataupun menguasai akan segala hati, menguasai segala kalbu manusia tu, yang dituntut akan taatnya. Jadi orang yang gila kepada masyhur ni, nak jadi terkenal ni, dia nak supaya orang-orang semua taat kepada dia, kan? Sanjung dia, puja dia, kan? Itu nak jadi terkenal ni perlu ada pengikut, kan? Nak kena cari pengikut, kan? Jadi dia akan buat segala macam cara untuk dapat pengikut, untuk dapat pengikutnya ramai, orang puji dan puja dia. Seperti contohnya, seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak, dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Jadi nak jadi kaya itu mesti ada harta. Contoh seperti orang kaya, nak jadi kaya mesti ada harta benda baru dikatakan kaya, itu kaya dunia lah, kan? Jadi nak dapat kaya, harta benda, duit, wang ringgit yang banyak ni, wang emas, duit emas ataupun perak yang banyak ni, perlu kepada bersungguh-sungguh, kan? Untuk dapatkan pengikut, untuk dapatkan pengaruh, pangkat dan sebagainya, untuk jadi kaya. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Dengan kaya dan harta benda tu, untuk mencapai cita-cita tu, dia perlu jadi kaya. Jadi nak jadi kaya perlu pada harta benda, nak dapat kepada harta benda dan kekayaan tu perlu kepada pengaruh, dan perlu kepada pangkat, dan perlu kepada pengikut yang ramai. Jadi baru boleh dapat tujuan dan maksud itu. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela dengan sebab kebinasaan. Jadi manusia yang jenis suka cari glamour, cari pangkat, cari harta benda ni, cari pengikutnya ramai, nak cari masyhur ni, dicela, dikeji, kan? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ada binasa di situ, ada mudarat di situ. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu taj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah, inilah negeri akhirat, yang Allah sediakan tu, negeri akhirat tu. Taj'aluha,
Aku jadikan dia negeri akhirat tu lilladzi, bagi mereka-mereka, bagi orang-orang la yuridu, yang tak nak kepada uluwan, ketinggian, kehebatan, kemasyuran, dan fil ardi, yang aku jadikan negeri akhirat ganjaran, negeri akhirat surga di negeri akhirat tu untuk orang-orang yang tak nak kepada masyhur, yang tak nak kepada terkenal, yang tak nak kepada menonjol di bumi, di kalangan manusia. Wala fasadan, dan orang tu bukan sekadar tak nak kepada ketinggian, kemasyhuran dan terkenal, ataupun tidak mahu dikenali oleh orang, dan mereka juga tidak mahu kepada kerosakan. Apa juga jenis kerosakan, sama ada maksiat-maksiat, dosa-dosa. Wal aqibatu lil muttaqin, itulah natijah ataupun kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti mana Allah sebut juga dalam Al-Quran, wa ma inna Allaha yataqabbalu Allaha minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah, ataupun Allah hanya memberi pahala ganjaran kepada orang yang bertakwa sahaja. Jadi kita kena masukkan diri kita dalam golongan bertakwa, baru amal ibadah kita dikira sebagai amal soleh, dan baru dibagi pahala dan ada ganjaran di akhirat. Selagi mana kita tak duduk dalam kalangan golongan yang muttaqin ataupun bertakwa ini, selagi itu amal kita tak dinilai di sisi Allah, tak ada pahala. Andai kata kita mati dalam keadaan tidak membawa takwa dan bekal takwa tu, saya mati kita sia-sia, mati masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi syarat untuk Allah bagi pahala, syarat untuk Allah bagi ganjaran di akhirat, syaratnya ialah takwa. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Inilah takwa kita nak balik kepada Allah. Yang kita sungguh-sungguh yang akan hantar kita ke dunia ni, dan bertempoh ni, sama ada 60, 70 tahun, 80 tahun kita hidup di dunia ni, untuk mengumpul bekal. Bekal tu ialah takwa. Jadi takwa tu kita boleh dapat daripada apa juga yang Allah perintah kepada kita, sama ada dengan jalan menuntut ilmu ni, dan dengan ilmu tu kita guna untuk buat ibadat kepada Allah, dan untuk menyampaikan segala maksud yang Allah perintah kepada kita. Dan kita dengan ilmu yang kita belajar tu, kita tahu apa yang Allah perintah. Dengan ilmu yang kita belajar tu, kita tahu apa yang Allah larang, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Kita tahu dengan ilmu. Jadi dengan jalan ataupun tarikat, ataupun dengan menggunakan wasilah ilmu tu, boleh menyampaikan kita untuk dapat bekal. Dan sebab tu dalam Quran surah Al-Qasas Allah sebut, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, rebutlah apa yang Allah telah sediakan kepada kamu di negeri akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu lupa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa apa yang aku telah sediakan di dunia. Dan dulu ada orang bubuh di signboard, di jalan-jalan, dibubuh ayat ni, berarti dibubuh macam-macam, bangunan KLCC lah, macam-macam, suruh kita rebut dunia. Tafsiran tu salah tu. Ayat ni bukan nak suruh kita cari harta benda dunia banyak-banyak, bukan. Apa yang Allah sediakan di dunia untuk kita dapat ganjaran di akhirat tu. Wala tansa, janganlah kamu lupa, jangan kamu lalai nasibaka minad dunya, akan apa yang telah aku sediakan untuk kamu untuk dapat bekal, untuk dapat ganjaran di akhirat tu. Apa dia? Ilmu, iman dan amal. Tiga benda ni, tiga alat ni untuk kita dapat takwa. Ilmu, iman, daripada ilmu lahir iman, dan kemudian daripada ilmu, daripada iman baru datang amal. Jadi amal kita baru berkat, baru berkesan di situ. Hasil daripada ilmu kita, hasil daripada iman kita. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ayat ini, surah Al-Qasas ayat 83 ini, akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Jadi dalam ayat ni Allah nak sebut orang yang jenis akhirat yang Allah sediakan untuk dia ganjaran di akhirat, ganjaran syurga di akhirat Allah sediakan bagi orang yang tak nak pada ketinggian dan kemasyhuran dan pengaruh yang tinggi, pangkat yang tinggi, dia tak mau, dan juga tak nak binasa. Jadi lawan daripada ayat ni, maksudnya golongan yang tak dapat ganjaran di akhirat, mati pun dalam keadaan tak dapat ganjaran akhirat, bahkan na'udzubillah masuk dalam neraka, diazab dalam api neraka. Wala'udzubillah. Maksud bersalahan, mafhum mukhalafah dipanggil. Makna yang orang nak, makna tersirat di sini, maksudnya orang yang
Diazab di akhirat ialah orang yang nak kepada ketinggian, nak masyhur, dan juga orang yang sentiasa buat kerosakan di muka bumi ini, buat dosa, buat maksiat, langgar perintah Allah, langgar perintah Rasul. Ini orang yang tak ada ganjaran di akhirat. Dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi, yang kosong hatinya, tak ada dalam hatinya daripada kedua-dua kehendak tu, tak ada nak jadi masyhur. Orang jenis nak kepada ganjaran di akhirat ni, nak kepada syurga di akhirat, dia hati dia kosong, tak ada benda ni. Khalis, ikhlas hati dia, bersih daripada nak kepada nak jadi masyhur ke ataupun nak buat dosa tu, maksiat ni. Sebab dia nak balik dalam keadaan balik kepada kampung halaman ni di akhirat ni, dalam keadaan sejahtera. Ma la yanfa'u malun wala banun. Tidak, pada hari itu, pada hari akhirat tidak ada berguna harta benda yang kita cari selama ni. Anak pinak kita yang kita kumpul ramai-ramai ni, yang kita kasih sangat dengan anak isteri kita ni, illa man ataghahu biqalbin salim, melainkan mereka yang balik kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi hati salah satunya hati sejahtera ni, hati yang bersih, tak mau kepada ketinggian, kehebatan, kemasyhuran di dunia ni, dan tak mau buat dosa maksiat di atas muka bumi. Maka dia balik kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Dan masuk ke dalam ketinggian itu kemegahan, dan termasuk dikatakan nak jadi masyhur, nak jadi berpengaruh atau berpangkat tinggi ni, termasuk tu nak cari kemegahan. Dan berfirman dia Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa-siapa yang tamak ataupun nak sangat kepada kehidupan dunia ni, nak sangat kepada harta benda dunia, nak cari wang ringgitnya banyak, nak cari harta benda, nak cari pangkat tinggi, nak cari kemegahan, nak cari masyhur di dunia ni, semata-mata cari dunia semata-mata dalam otak dia tu, dalam jiwa dia tu nak cari kepada dunia sahaja, akhirat tak mau. Wazinatah, dan nak kepada perhiasan-perhiasan, segala perhiasan. Bila sebut perhiasan ni, benda yang asalnya tak cantik. Bila sebut perhiasan, benda tak cantik, sebab tu benda yang asli itulah yang cantik, yang elok. Dan dunia itu pun sama. Sebab tu orang sebut perhiasan dunia ni. Asalnya dunia tu tak cantik tu, tak buruk bagi kita, tak elok bagi kita. Yang eloknya akhirat. Tapi disebabkan Allah menghiaskan dunia tu, dan seperti mana ketika Allah mula-mula jadikan syurga dulu, Allah perintahkan Jibril AS untuk tengok. Wahai Jibril, pergilah tengok kepada syurga yang aku telah jadikan tu. Jibril bila tengok syurga, dia kata, dengan syurga yang kau jadi ni kan, yang dengan kau jadi ni, kalau manusia tengok, nescaya mereka semua akan berlumba-lumba nak masuk dalam tu, nak buat amal bersungguh-sungguh nak masuk. Kemudian Allah hiasi sekeliling syurga tu dengan susah-susah payah, dan dengan nikmat-nikmat dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia, dengan benda-benda yang meleka melazatkan kita, daripada nak balik kepada akhirat, daripada nak dapat ganjaran syurga. Bila Jibril tengok balik, Jibril kata, kalau macam ni lah, nescaya semua manusia ni takkan dapat masuk dalam syurga. Kemudian Allah jadi pula di sebelah syurga tu azab neraka, dan Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, tengok neraka yang telah aku jadikan. Jibril pun tengok. Anda kata kalau neraka yang kau jadikan ini, nescaya kalau manusia tengok, pasti mereka tak mau masuk dalam ni. Pasti mereka akan menjauhi, dan sungguh-sungguh nak menjauh daripada neraka. Kemudian Allah hias dengan dikeliling neraka tu benda-benda yang menyukakan, benda-benda nafsu, benda-benda yang melalaikan daripada agama, melalai kepada ingat pada Allah, benda-benda yang melalaikan. Bila Jibril tengok syurga macam ni, nescaya kalau macam ni pula, nescaya ramai takkan dapat masuk ke dalam syurga ni, ramai akan masuk ke dalam api neraka. Jadi walaupun Allah jadikan syurga tu untuk kita, tapi ada ujian-ujian.
Tak mudah untuk kita masuk dalam syurga tuan. Sebab ada musuh-musuh yang Allah jadikan. Di dunia ni Allah bekalkan kita, Allah hantar sekali musuh-musuh. Sama ada musuh yang ada dalam diri kita, nafsu kita, ataupun musuh di luar, syaitan, iblis, kan? Musuh dunia-dunia yang ada di keliling kita, kan? Benda-benda ni adalah musuh-musuh kita. Jadi kita belajar ilmu untuk kita kenal pasti musuh-musuh ni, dan kita kenal pasti cara-cara untuk kita berdepan dengan musuh ni, nak menghalang musuh ni daripada menguasai kita. Dan itu tujuan ilmu. Jadi 3 alat yang akan jadikan untuk bekal kepada kita di akhirat, di dunia ni: ilmu, iman dan amal, untuk kita kumpul bekal untuk kita sebagai kata perisai kita di dunia ni, supaya kita boleh balik kepada akhirat dalam keadaan hati yang sejahtera. Jadi asalnya dunia ni tak elok untuk kita. Sebab Allah sebut dalam ayat lain, wamal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang menipu daya kita. Hakikat dunia ni adalah menipu. Jadi jangan kita termasuk di kalangan orang golongan yang tertipu dengan dunia, kan? Sedangkan akhirat itu adalah tempat kita yang asal, kita akan balik ke situ. Jadi nak balik dalam keadaan kita duduk atas jalan yang betul. Jangan tak duduk atas jalan yang tak betul, terpengaruh dengan sepanjang perjalanan kita yang jauh untuk balik pada akhirat ni. Di kiri kanan kita ada benda-benda yang mengasyikkan. Jadi benda-benda ni lah yang menipu daya kita. Kita jangan terpengaruh dengan tujuan. Jangan lupa matlamat kita balik kepada kampung kita di akhirat tu. Jangan lupa matlamat kita tu. Jangan kita dileka, ditipu oleh kiri kanan kita yang melalaikan, yang menipu kita. Andai kata kita terpengaruh, kita akan tersangkut ke situ, tertipu daya. Jadi man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, dan siapa-siapa yang nak, cinta sangat nak kepada perkara-perkara dunia ni, kehidupan dunia dan juga perhiasan-perhiasannya, terpengaruh dan lalai dengan segala Allah jadikan apa di dunia ni. Nuwaffa ilaihim a'maluhum, dan kami akan bagi kepada mereka akan amal-amal mereka itu, apa yang telah mereka buat di dunia tu. Walaupun langgar perintah Allah sekalipun, apa juga yang mereka nak buat, nak hasilkan pangkat, nak hasilkan harta benda yang banyak, dan bersenang lenang di dunia ni, Allah bagi dengan sebab amalan-amalan mereka tu. Fiha, pada dunia itu, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka takkan dikurangkan walaupun sikit. Takkan, maksudnya apa yang kalau dia nak dunia, Allah bagi dia. Walaupun ditinggalkan akhirat, dia langgar segala perintah Allah, tapi disebabkan hati dia, jiwa dia nak sangat pada dunia tu, tamak haluwa dengan dunia tu, Allah bagi dia. Allah tak kurang sikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum, dan mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka itu fil akhirati, di akhirat besok, ila nar, tak ada ganjaran, tak ada habuan melainkan api neraka. Wal a'yazubillah. Wa habita ma sana'u, dan kami hapuskan, kami batalkan, kami padamkan ma sana'u, apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya segala amal-amal akhirat mereka, tapi walaupun dia buat amal akhirat sekalipun, tapi nak kerana dunia juga, Allah batalkan, tak dikira. Sebab hati dia, jiwa dia tamak kepada dunia. Walaupun rupa dia rupa akhirat, tapi nak kepada dunia. Jadi Allah batalkan segala amal-amal mereka. Wa batil, dan Allah batalkan mereka apa segala amal mereka, tak ada pahala. Maka ya'malu, hasil daripada apa yang telah mereka buat. Dunia ni boleh kita cari, tapi matlamat kita bukan dunia, matlamat kita akhirat. Jadi walaupun di samping kita diperintahkan untuk kita bagi nafkah, rezeki kepada anak isteri kita, kan, kadar-kadar Allah perintahkan cari rezeki itu kadar-kadar keperluan. Sebab kadar-kadar keperluan tu yang Allah perintah, jadi Allah tak tanya besok, Allah tak hisap. Jadi lebih daripada kadar tu kita cari berlebih-lebihan sangat dah. Sampai di dalam bank pun berpuluh-puluh ribu ada, kita tak guna pun, kan, dengan tanahnya, harta benda, dengan rumah dan macam-macam lagi harta benda yang lebih daripada keperluan tu, besok akan ditanya oleh Allah, dihisap oleh Allah seteliti, dengan telitinya, kan. Jadi harta benda yang kita cari dengan jalan salah, dengan jalan haram, maka akan diazab oleh Allah terus. Tapi harta benda yang pada zahirnya halal kita cari, itu akan dihisap. Apabila Allah hisap kita,
takkan boleh lepas. Ditakuti kita tidak akan lepas disebabkan harta benda. Sebab harta benda ni Allah tanya daripada mana punca kita dapat dan ke mana kita belanja. Yang tu kita tak boleh jawab sebab kita simpan, kita tak belanja. Sedangkan dalam Quran Allah sebut ciri-ciri manusia orang ataupun orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan harta benda yang kami bagi pada mereka, mereka infak lebih daripada kadar keperluan. Kita boleh simpan tuan, tapi harta tu untuk keperluan kita. Aku simpan ni duit dalam bank ni untuk keperluan aku. Ada kata dalam kecemasan emergency aku boleh guna. Untuk tujuan tu termasuk dalam kadar keperluan ni. Tapi kalau dah lebih daripada tu, sampai kita simpan berlombok-lombok, sampai tak tahu nak buat apa, itu lebih daripada keperluan. Tak perlu kita simpan untuk anak isteri, untuk anak cucu kita. Masing-masing manusia ni Allah dah jamin apabila dia dijadikan roh mereka, ditiup dalam roh ke dalam jasad, dalam rahim ibu tu, Allah dah tulis semua daripada A sampai Z kehidupan, daripada mula hidup sampailah meninggal dunia, rezeki banyak mana dan segala kehidupan mati bila dan sebagainya. Allah dah tetap di situ. Tak perlu kita pula jadi dah mengganti tugas Allah pula. Macam Allah tak jamin, padahal semua dah tertulis untuk anak isteri kita. Tak perlu kita simpan. Yang perlu kita fikir kita, kalau kita nak harta benda yang kita penat-penat cari daripada pagi sampai ke malam, kalau nak harta benda itu kekal bersama kita, infak, hantar ke negeri akhirat. Hantar ke negeri akhirat. Harta benda itu akan kekal bersama kita, tak hilang. Allah akan gantikan dengan bentuk pahala, dengan ganjaran. Tak rugi tu. Tapi kalau kita simpan, sebab tu Nabi kata manusia ni, ada segolongan manusia ni pelik. Nabi kata dia menyimpan harta yang bukan milik dia. Dia susah payah cari daripada muda sampailah ke tua, daripada pagi sampai malam, sampai tinggal amal ibadat. Apa yang Allah perintah tak buat, sebab nak cari dunia, nak cari kehidupan untuk sara anak isteri dan sebagainya. Nanti keturunan aku tak susah, kata dia. Tapi bila kita meninggal dunia, kita akan disoal harta benda yang kita cari tu. Sedangkan anak isteri, cucu cicit kita akan makan harta benda kita, akan ambil nikmat daripada harta tu. Sedangkan kita penat-penat cari, tiba-tiba kita mati, kita tak dapat manfaat daripada harta benda tu, bahkan mendapat mudarat di akhirat. Yang tu yang kita kena nampak. Tak salah cari dunia, tapi gunakan untuk jalan akhirat, baru jadi akhirat. Bila kita gunakan semata-mata untuk dunia, kita dapat dunia semata-mata. Bahkan benda-benda yang bersifat dunia ni, walaupun nampak dunia, harta benda yang kita cari, tapi kita boleh jadikan dia akhirat kalau kena cara dia. Tapi kalau kita jadikan semata-mata dunia, tak jadi untuk bekal akhirat kita, tak jadi lubuk pahala untuk kita, rugilah kita. Jadi dunia semata-mata, dan bahkan kita sengsara di akhirat. Bermula ini ayat melengkapi dan juga akan kasih, akan kemegahan. Jadi ayat ni nak cerita tentang manusia yang kasih, cinta dan tamak halaba kepada dunia. Jadi orang yang jenis tamak halaba pada dunia ni, meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia tu melainkan tujuan utama dia yang aku utuskan, aku jadikan untuk beribadat kepada aku, buat ibadat kepada aku. Walaupun kamu buat rupa dunia sekalipun, cari harta benda sekalipun, jadikan benda tu ibadat kepada aku. Jangan kamu jadikan ibadat-ibadat yang kamu rasa ibadat sembahyang, puasa, haji itu je. Bahkan seluruh kehidupan kita daripada mula celik mata sehingga kita tidur balik di malam hari, semuanya boleh dikira ibadat, dikira akhirat kalau kita kena dengan cara ni. Jadi tidak balik kepada ilmu. Ilmu juga penting. Ilmu alat kita tu, ilmu, iman dan amal. Jadi kerana bahawasanya kemegahan ataupun kemasyhuran itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup di dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan. Jadi nak jadi masyhur, nak jadi terkenal ni, kalau bab dunia, dia paling hebat lah, paling sedap, paling seronok. Manusia suka pada benda-benda ni. Padahal dia termasuk dalam amaran Allah tu, kan? Wa mal hayatad dunya illa al-mata'ul ghurur. Tidaklah aku jadikan dunia itu melainkan menipu daya kamu.
Jangan kamu tertipu daya. Sebab Allah dah pesan dalam Quran, jangan tertipu daya dengan dunia. Sebab sifat dunia yang aku jadikan ni untuk menipu daya kamu. Jangan kamu lupa tujuan kamu diutus di dunia ni. Kalau kamu nak dapat kebahagiaan di akhirat, pastikan kamu jangan terpesona, tertarik dengan kiri kanan kamu yang menipu daya tu. Tumpukan pada jalan kamu untuk balik ke akhirat. Tumpu pada jalan. Jadi di dunia ni sebaik-baik perhiasan lain daripada ni semua tertolak. Dikira dunia semata-mata, hawa nafsu, hawa syaitan. Sebaik-baik perhiasan bagi seorang suami ialah isteri yang solehah. Itu sebaik-baik perhiasan. Sebaik-baik perhiasan bagi isteri ialah suami yang soleh. Sebaik-baik perhiasan dunia bagi suami dan isteri, ibu dan ayah itu ialah anak-anak yang soleh dan solehah. Itu sebaik-baik perhiasan. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan ataupun kemasyhuran itu tiada dicela akan dia semata-mata. Nak kata cela, nak kata keji, nak kata hina, nak cari kemasyhuran tu semata-mata dicela, dikeji tu bukanlah semata-mata. Ada kecuali juga. Semacam dengan harta. Tiada dicela semata-mata. Harta benda yang Allah jadikan bukan semata-mata kita tak boleh cari harta benda tu. Dicela kan. Siapa yang cari harta benda ni semua dunia, tak semesti. Tu kita kata benda yang bersifat dunia boleh kita jadikan untuk akhirat. Apa juga Allah jadikan di bumi ni. Allah jadikan kita di muka bumi ni tempat persinggahan sementara. Dan Allah jadikan sekeliling kita, di langit ke di bumi, semuanya untuk manusia, untuk habuan manfaat manusia. Allah jadikan binatang-binatang untuk manfaat manusia sebagai makanan, daun-daun untuk sebagai makanan bagi manusia. Dan macam segala benda, matahari pun Allah jadi untuk manusia juga, untuk kehidupan manusia, pertukaran siang dan malam, bulan bintang tu semua untuk manusia, faedah manusia. Dan apa juga yang di dunia ni, sama ada bersifat dunia ataupun bersifat akhirat, kan, semuanya boleh kita jadikan akhirat ladang untuk kita mencari seberapa banyak bekal di dunia ni, tempat kita cari bekal. Semua yang ada di muka bumi ni, yang mana kita nampak, semuanya untuk manfaat kita berlaku. Sama ada untuk makanan zahir kita, untuk mengenyangkan kita, bagi tenaga pada kita. Begitu juga makanan batin di dunia ni ada ilmu, iman dan amal. Jadi jadikanlah apa benda yang ada di bumi ni yang boleh kamu dapat, yang boleh kamu usaha sungguh-sungguh tu, jadikan dia sebagai bekal untuk kamu balik ke akhirat. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji, ada juga masyhur yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia. Manusia tak dapat tidak berhajat juga. Dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Kita cari harta buat kadar untuk kehidupan kita, untuk kita cari rezeki untuk kehidupan anak isteri kita sekadar-kadar. Itu kita perlu pada harta tu. Jadi nak dapat kepada harta tu perlu juga, kadang-kadang perlu pada bersungguh-sungguh juga nak dapat pangkat dan sebagainya. Jadi itu kita buat tu kerana Allah, untuk menunaikan perintah Allah. Sebab perintah Allah bagi suami itu untuk beri nafkah, cari rezeki untuk anak isteri. Kita sebagai menunai perintah Allah, perintah Rasul tu tak dicela, tak dikeji. Perlu juga kepada harta, perlu juga kepada masyhur contoh. Tapi semua dalam lingkungan kerana Allah semata-mata. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Jadi apa benda yang kita kata dunia tu, mencari harta benda, mencari pangkat, mencari pengaruh tu, selagi mana dia duduk dalam lingkungan yang dipuji oleh syarak atas dasar keperluan,
atas kadar hajat kita, maka tak dikatakan dicela, bahkan dipuji. Syarat dia untuk akhirat semata-mata. Seperti kemegahan seseorang ataupun kemasyhuran seseorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Seperti seorang yang pegang jawatan ataupun pangkat yang tinggi di sisi pemerintah, di sisi raja ke, Perdana Menteri ke, dia pegang jawatan yang tinggi. Jadi dengan jawatan yang tinggi yang ada pada dia tu, kehebatan yang pangkat pengaruh yang ada pada dia tu, dia boleh cegah raja tu, dia boleh cegah Perdana Menteri daripada buat zalim, daripada buat dosa. Jadi selagi mana dia duduk dalam lingkungan tu, selagi tu dia dipuji oleh syarak. Andai kata dia menyalahi itu, dia pegang jawatan, dia cari harta benda, asalnya kerana kononnya nak jaga agama, nak menegur pemerintah. Tapi bila dia duduk dengan pemerintah, dia tak menegur, bahkan mengiyakan apa juga pemerintah kata, maka barulah termasuk dalam kategori dicela, dikeji oleh syarak. Bagaimana dia gunakan pengaruh pangkat dia untuk akhirat, seperti mana yang Allah perintah, seperti mana yang Rasul perintah, maka selagi itu dia duduk dalam keadaan dipuji, walaupun kehidupannya kaya sekalipun, hebat sekalipun, atau benda banyak sekalipun, tapi untuk masalah ataupun untuk kebaikan agama itu sendiri, maka dia dipuji. Dan dapat pangkat, dapat pengaruh, dapat kedudukan yang tinggi di sisi pemerintah tu, dengan dia memberi nasihat akan derajat itu, dengan pangkat pengaruh yang ada pada dia tu, dia bagi nasihat. Jadi selagi mana dia jalankan perintah seperti mana macam tu, untuk bagi nasihat ataupun menegur pemerintah raja yang zalim tu, selagi tu dia duduk dalam keadaan dipuji oleh syarak. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan. Cara kita nak buang, nak kikis penyakit, nak cari gila kepada glamour, gila kepada masyhur ni, bersusun daripada ilmu dan amal. Cara dia adalah dengan cara ilmu dan juga cara perbuatan amal. Adapun dengan cara ilmu, macam mana cara ilmu tu? Kita kikis sifat, nak cari, nak jadi terkenal, gila glamour, maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia. Kalau kita ni orang pangkat tinggi, berpengaruh, banyak pengikut-pengikutnya, banyak musuh ni, banyak manusia dengki tu. Walaupun kita buat benda betul sekalipun, ada musuh kita. Ramai yang nak jatuhkan kita, ramai yang nak cantah kita, ramai yang nak ambil jawatan kita. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Manusia akan menyakiti kita, cari salah kita. Kita tengok, tuan-tuan tengok sendirilah dalam dunia sekarang, tak perlu kita hurai panjang, tuan-tuan tengok sendirilah. Kehidupan kita, orang yang berpangkat ni, ada saja masalah kan. Si A kata kepada si B, si B kata kepada si A, si B nak jatuhkan, buat report polis kepada si B, B buat report polis kepada si A. Macam itulah orang berpangkat ni, berpengaruh ni. Jadi letih tuan, ada pangkat pengaruh ni, letih. Dah lah kita penat, supaya kita mencari daripada muda sampai ketua baru dapat pangkat pengaruh tu. Bahkan susah payah kita nak kena jaga pula, banyak musuh. Dan susah ia pada memelihara kemegahan itu daripada hilang, nak jaga supaya hilang daripada kita tu. Sebab banyak musuh nak kikis, nak ambil jawatan daripada kita, nak jatuhkan kita, nak bankruptkan kita ke, ataupun nak tarik apa segala kelebihan yang ada pada kita tu, banyak musuh. Jadi kita nak jaga tu susah payah, tak tidur malam, susah hati. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan, kemasyhuran itu, sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Jadi kita nak kena jaga juga harta benda kita, pengaruh kita, pangkat kita daripada hilang, pengikut-pengikut kita supaya tetap dengan kita tu, tak lari kepada lain. Nak kena jaga tu. Jadi manusia ni boleh berubah hati kan. Pengikut-pengikut kita asalnya puji kita kan. Semua sokong apa yang kita buat, semua sokong apa, sanggup apa yang kita buat semua okey lah kan. Jadi lama-lama manusia ni, disebabkan musuh-musuh manusia yang lain, dia akan tabur fitnah dan macam-macam lagi. Dia buat cerita tak betul tentang kita,
Manusia mungkin pengikut-pengikut kita yang ni akan berubah hati, akan pergi pada sana pula. Jadi susah kita nak jaga. Dan Allah Ta'ala mukallibal qulub, dan Allah tu bersifat dengan mukallibal qulub, boleh bolak-balik hati manusia, dia boleh tukar. Dan mengetahui akan bahawasanya jika adalah kemegahan itu, kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Jadi kalau kita sebab kita nak cari kemegahan, masyhur, pangkat yang tinggi ni, pengikutnya ramai ni, tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Kita pun mati, pengikut-pengikut kita pun akan mati. Harta benda yang kita ada tu pun tak bawa manfaat pada kita. Kalau kita tak guna untuk jalan akhirat, tak ada bawa manfaat. Mati kita mati bawa mudarat je. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, orang yang jadi pengikut dia, duk puja-puji dia siang malam, manusia tu pun akan mati juga. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhiratnya berkekalan. Susah payah kita cari harta benda dunia, cari pangkat pengaruh ni, cari follower, pengikut yang ramai. Susah payah kita cari. Kalau kita salah, kita guna semata-mata untuk dunia semata-mata, sengsara lah kita di akhirat, mudarat lah kehidupan di akhirat. Sedangkan kehidupan dunia ni sementara je, sementara, dia akan kekal. Kullu man 'alaiha fan, setiap selain daripada Allah tu semua akan fana, binasa berlaku. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah yang maha kaya. Allah bersifat maha kaya, Allah bersifat segala sifat kesempurnaan semua ada pada dia. Jadi rugi kalau kita bergantung dengan manusia, nak cari pangkat pengaruh, cari pengikut ramai, nak jaga hati manusia ni, padahal apa yang Allah perintah kita abai. Jadi sengsara besok hidup di akhirat. Padahal kita bersungguh-sungguh di dunia ni, bersungguh-sungguh, padahal kita hidup bertempoh 60, 70 tahun, 80 tahun. Sikit sangatnya sampai umur 90 tahun, jarang-jarang sekali kita dengar. Apatah lagi yang sampai 100 tahun, lagi jarang-jarang kita dengar. Sekali-sekala kita dengar baru sekali ada seorang ni 100 lebih umur. Kebiasaannya Nabi kata umur umatku sitin wa sab'in, umur umatku 60 hingga 70 tahun. Nabi sendiri pun umur 63 tahun ya. Jadi maksudnya lebih 60, 70 ni, lebih pada 70 tu ada subsidi ya, anugerah daripada Allah. Itu kita tambah bekal lagi. Tapi mati itu bukan syarat tua. Muda pun boleh mati. Mati itu bukan syarat sakit. Sihat wal afiat ni pun Allah boleh bagi mati tu. Mati itu bukan syarat tua kan. Muda pun Allah boleh ambil nyawa bila masa. Ada yang baru lahir saja berapa saat bunyi tiba-tiba senyap. Ada baru keluar daripada perut dalam beberapa saat Allah dah ambil nyawa. Jadi mati itu bukan syarat, ada syarat-syarat. Bahkan mati itu hidup. Syarat mati itu hidup. Tak kira lah kita hidup 1 saat sekalipun, 1 saat ke, seminggu ke, sebulan, 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun, bertempoh. Jadi mati itu bukan syarat hidup. Mati itu syarat dia hidup. Jadi kita semua ni menepati syarat mati tu. Semuanya hidup lagi. Kita akan mati satu ketika. Dan ada pun dengan cara amal, cara untuk kita kikis sifat nak cari glamour, nak cari kemegahan, kemasyhuran ni. Yang pertama tadi dengan cara ilmu. Kita nampak dengan ilmu kita tu binasanya dengan sebab kita bersusah payah cari kemegahan, kemasyhuran, nak pangkat, pengaruh ni, susah payah. Bahkan besok di akhirat memudaratkan kita. Kalau kita tak lorong kepada jalan akhirat, kita lorong semata-mata untuk dunia hawa nafsu kita, maka sengsaralah kita kehidupan di akhirat. Itu dengan cara ilmu. Nampak kebinasaan. Dengan cara amal pula, dengan cara perbuatan, kita nak kikis sifat, nak cari kemegahan, nak cari glamour, nak terkenal, nak masyhur. Dan ada pun amal, dengan cara amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau daripada sisi manusia. Gunalah apa juga cara, walaupun manusia nak puji kita, nak angkat kita, nak masyhurkan kita, cuba seberapa cara yang harus, yang diizin oleh cara, yang diizin oleh syarak, gunalah apa pun juga cara. Yang penting cara tu harus, cara tu diizin oleh syarak, untuk kikis daripada orang angkat kita, puji kita, bagi pangkat ke pengaruh, nak masyhur kita tu. Seberapa boleh tolak.
Seperti barang yang diceritakan, seperti mana disebut dalam satu kisah, bahwasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Zahid ni orang yang bersifat zuhud. Orang yang bersifat zuhud tu dipanggil zahid. Zahid bukan nama orang, kan? Bolehlah kita nak buat nama, tapi zahid tu maksudnya orang yang bersifat zuhud tu dipanggil zahid. Si zahid maksudnya orang tu bersifat dengan sifat zuhud. Zuhud tu sifat, zahid tu tuan punya yang bersifat, tuan diri yang bersifat dengan sifat zuhud. Jadi satu ketika ada seorang raja ni, dia dapat tahu dalam negeri ni ada seorang yang zahid ni, seorang yang bersifat zuhud ni, kan? Seorang ahli sufi yang bersifat zuhud ni. Maka tak kala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja, bila si zahid dia tahu raja nak datang ziarah dia, maka menyuruh ia akan dengan menghidang akan makanan. Dia pun suruh isteri dia masak banyak, macam-macam hidangan masak, suruh isteri dia masak. Maka memakan apabila sampai je raja tu ataupun khalifah tu ke rumah dia, maka memakan ia zahid tu, orang yang zuhud ni. Dia raja dah masuk rumah dia, dia pun persila makan, dia pun makan. Maka memakan ia dengan bersangatan lubuh, makan dengan pelahap-pelahap. Tambah berkali-kali. Nampak tamak lubuh, nampak pelahap macam tak pernah macam tak makan. Lama dah tak makan, makan dengan lubuh, berkali-kali suap. Dan membesarkan ia akan suapnya. Mulut penganga luar, genggam tangan genggam nasi tu, contoh nasi, genggam sebesar tangan kita, sumbat nganga mulut luar depan raja, supaya hilang zahidnya daripada dalam hati rajanya. Tujuan si zahid ni, orang yang bersifat zuhud ni buat tu supaya raja tu, selama ni raja ingat dia dengar daripada cerita-cerita orang si Fulan ni, dia memang zuhud orang ni, warak orang tu, bahkan bukan sekadar alim, bahkan zuhud, tak nak sangat pada dunia, ambil kadar-kadar je. Raja tu selama ni dia dengar macam tu, bila dia ziarah dia nampak depan mata tu. Tujuan si zahid buat macam tu depan raja supaya hilang kata apa sanjungan raja tu. Raja duk sanjung dia macam-macam ni. Duk kata dia ni zuhud, dia ni wara', dia ni tawaduk, dan macam-macam lagi raja kata dalam hati raja tu, supaya hilang benda-benda tu dalam hati raja. Tujuan dia buat, dia suap kami makan dengan kelojo. Sebab tu depan kalau orang buat majlis tu, jangan kita tunjuk wara' ni, itu kesalahan. Ulama tasawuf kata di situ, di depan orang ramai itu bukan untuk kita tunjuk zahid ke, nak tunjuk kita ni tawaduk, wara'. Kita nak tawaduk ni dalam hati, sifat hati zuhud ni semua dalam hati kita. Sifat tu kita bawa dekat rumah kita. Kalau di depan orang ramai, kita kena terbalik je. Kita kena tunjuk yang kita ni tak zahid, kan? Kita ni bukan orang zuhud, kita ni bukan orang yang kata apa makan sikit, nak tunjuk kita. Apa tujuan kita? Kita nak tunjuk kita makan sikit-sikit, orang semua makan pun tak mau, minum pun sikit, nak tunjuk apa? Dalam hati kita nak tunjuk kita ni warak sangat, nak tunjuk kita ni tawaduk kan? Padahal kita dalam hati orang hidang apa nasi Arab apa semua, sayang nak makan, tapi disebabkan nafsu dia tu nak tunjuk kat orang. Depan orang kita makan, hentam cukup-cukup. Biarlah orang kata apa punya orang ni tak warak apa, tak zuhud ni. Ajar orang zuhud tapi dia tak zuhud. Biar orang kata. Tak penting pun penilaian manusia, tak penting. Penilaian Allah tak penting. Jadi tujuan dia suap makan dengan gelojoh, lepas tu suap pula nganga mulut laluan ni, supaya hilang respect raja tu pada dia, kan? Selama ni raja tu ingat dia ni zuhud, dia ni tawaduk, qanaah dan sebagainya. Jadi tujuan dia nak hilangkan semua dalam hati raja. Maka tak kala melihat ia akan demikian oleh raja itu, maka berbalik ia. Raja bila tengok si zahid ni gelojoh makan, dia pun angkat kaki. Ini zuhud apa benda ni? Ini bukan zuhud, ni gelojoh. Maka berkata orang yang zahid itu, bila raja pun dah angkat kaki, dia pun katalah pada diri dia kata pada diri dia, dan alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Dia pun katalah, bila raja tu dah keluar pada rumah dia kata alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, dan yang telah sarafaka anni, yang telah memalingkan engkau raja daripada aku. Dipuji Allah.
Kita kalau raja datang ataupun orang besar datang, kita bukan main sopan kan, tak sepatutnya. Sebab orang selama ni puja kita, respect kita disebabkan kita ni tawaduk ke, orang alim ke dan sebagainya, warak. Kita kena buang perasaan orang nak memuliakan kita tu. Antara cara dia, hidang panggil dia jemput ke rumah, hidang makan, kita pun makan. Dia jemput sila dia makan, kita pun makan bersungguh-sungguh makan. Jadi bila dia dah, raja tu pun dah balik, dia pun pujilah Allah. Dia kata, ya Allah, aku alhamdulillah ya Allah, kau telah palingkan dia daripada aku. Jadi raja tu pun takkan selepas tu takkan lagi dah duk puja-puji dia lagi dah. Dalam bab puji ni tuan, kalau anda kata Allah bagi nikmat pada kita pun wajib kita puji. Anda kata Allah bagi bala kepada kita musibah pun wajib kita puji. Sebab segala sesuatu daripada Allah tu semuanya baik berlaku. Allah tak pernah bagi buruk pada kita. Di sisi kita manusia, benda yang kita suka kita kata baik, kita puji Allah. Benda yang kita tak suka, kita kata benda ni tak bagus, kita tak puji Allah. Bahkan kita kalau silap gaya, kita caci maki Allah. Jadi segala yang datang daripada Allah semuanya baik belaka. Jadi wajib kita puji. Dalam hadis sahih Nabi sebut, Sayyidatina Aisyah kata, Nabi anda kata dia dapat benda yang disuka, dia akan puji Allah. Dalam hadis sebut, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nabi kata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, dengan nikmat, segala puji bagi Allah dengan nikmat yang kau bagi pada aku yang aku suka ni, tatimmu shalihat, sempurna segala sesuatu ni dengan kebaikan. Sayyidatina Aisyah kata, kalau anda kata Nabi dapat benda yang tak menyuka, tak sesuai dengan hajat dia tu, Nabi puji Allah juga. Nabi kata alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji, alhamdulillahi ala, segala puji bagi Allah atas kulli hal, tiap-tiap keadaan. Puji Allah juga, wajib kita puji. Sama ada benda tu kita suka, kita minta benda tu, kita hajat sangat benda tu, Allah bagi sesuai dengan hajat kita, puji Allah juga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan ada kata benda yang kita nak, kita minta sangat, nak sangat, hajat sangat, tapi Allah bagi bukan macam tu. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang kita nak tu baik ataupun tak baik untuk kita. Allah bagi, sebab tu Allah sebut dalam Quran, apa yang kau minta tu pasti aku akan bagi, dalam ayat Quran. Pasti aku akan bagi kan. Bagi di sini maksudnya Allah sebut bagi di sini dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehendak kita. Kita nak sesuatu, kita nak A, tapi Allah bagi B. Ada setengah tu Allah bagi, kita minta A tapi Allah bagi lain. Sebab benda yang kita minta tak sesuai untuk kita. Ada kalanya kita minta benda si A, kita minta A, tapi Allah tangguh di dunia, Allah bagi di akhirat. Jadi benda dalam ayat Quran Allah sebut apa yang kita minta pasti Allah berkenan. Ud'ullaha astajib lakum. Apa yang mintalah kepada Allah, pasti aku akan istajab. Maksudnya pasti aku akan makbul. Maksudnya kita minta tu, jadi jangan kita faham macam tu. Apa yang Allah minta, apa yang kita minta tu pasti Allah bagi di situ, pasti di situ pahala, pasti dapat. Apa yang kita minta tu pasti dapat pahala. Sebab doa tu ibadat. Setiap ibadat pasti Allah bagi pahala. Bila Allah sebut pasti bagi, maksudnya jangan tinggal doa. Jangan tinggal minta kepada Allah. Jadi ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, pasti aku akan berkenan, pasti aku akan bagi. Maksudnya pahala pasti Allah bagi. Cuma permintaan kita tu sama ada Allah bagi, kita minta A, Allah bagi A di dunia, cash. Ataupun kita minta A, Allah bagi B, benda lain. Sebab benda tu tak sesuai untuk kita. Ataupun kita minta A tapi Allah tangguh dengan ganjaran ataupun kurniaan yang lebih baik di akhirat. Jadi bagi itu dalam mengikut kehendak Allah, sebab Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu apa kita minta tu elok ataupun tak elok. Jadi tugas kita minta je. Bila minta pasti dapat pahala.
Sebab tu Nabi kata, mintalah kepada Allah, bergantunglah hati kamu kepada Allah sentiasa, walaupun garam kamu habis di rumah, nak masak garam tak ada, mintalah kepada Allah walaupun garam. Ataupun mintalah kepada Allah, tali kasut kita terputus, minta kepada Allah, ya Allah aku nak tali kasut baru, kita tak mampu, ya Allah garam aku habis nak masak tak ada ni, baru kita pergi ikhtiar cari, minta dulu kepada Allah kan. Betul-betul kita ada duit, kita tak nampak Allah dah, kita nampak duit kita. Pergantungan tu kena betul. Memang kita ada duit untuk beli garam, ada garam berapa ringgit sangat. Tapi pergantungan nak ajar di sini, pergantungan pertama sekali mesti kepada Allah dulu, kemudian baru ikhtiar. Nombor 2 tu, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya baru ikhtiar. Pertama minta kepada Allah. Benda seremeh-remehnya yang kita pandang remeh, garam ke, tali kasut putus ke, atau apa juga yang kita nak kan. Contoh minyak kereta kita habis, kita pergi isi, memang kita dah ada duit nak isi tu, tapi ya Allah bagilah aku kan, kata bagilah aku rezeki untuk aku isi minyak ya Allah kan. Apa juga setiap satu benda dalam dunia ni, sebesar kuman sekalipun, daripada sebesar kuman sampai sebesar-besarnya, minta kepada Allah dulu, kemudian baru ikhtiar dengan benda, dengan ikhtiar kita. Baik, benda yang baik yang kita suka, kita puji Allah juga, wajib kita puji. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau benda yang kita tak suka ataupun bukan seperti mana yang kita hajatkan, puji Allah juga, wajib puji. Bukan wajib celah, bukan wajib hina. Sebab yang bagi nikmat sesuai dengan kita ataupun bagi nikmat yang tak sesuai dengan kita, nikmat juga. Cuma kita yang kata tak sesuai penilaian kita, padahal benda yang Allah bagi pada kita baik, wajib juga kita puji. Kena dua-dua tu nikmat juga. Jadi cuma cara pujian tu berbeza. Kalau kita benda yang menyuka kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau benda yang tak sesuai dengan hajat kita, alhamdulillah ya ala kulli hal, puji Allah tu. Allahu a'lam. Dia tanya, sikit kita nak. Ustaz, tanya saya Ustaz, berkenaan dengan dikatakan tadi tanggungjawab seorang suami selain daripada memberi nafkah anak isteri, bagi pelajaran apa semua kan. Dari segi penyimpanan harta dia, apa ada umur anak yang kita patut kita dah dapat tanggungjawab. Mungkin dia belajar sebenarnya perlukan banyak, masa-masa mesti banyak kan belajar, banyak pakai duit. Di situ masih tanggungjawab mak bapak lagi atau dah pada umur berapa anak tu dah bersedia untuk tanggungjawab sendiri? Umur ni tak kira tu. Selagi mana dia duduk dalam jagaan kita, selagi dia tak kahwin lah, kita ambil itu. Selagi mana dia tak kahwin, selagi itu masih tanggungjawab itu. Walaupun umur dia tua sekalipun, dia tak kahwin lagi, tapi dia duduk dalam tanggungjawab kita. Walaupun dia ada kerja sendiri sekalipun, tapi dia duduk dalam kawalan kita, masih tanggungjawab kita. Tapi kalau dia dah kahwin dan dah ada rumah tangga, kehidupan sendiri, masa tu habis tanggungjawab itu. Kalau anak perempuan kita, suami dia tanggungjawab suami dia. Cuma yang tak boleh tak terputus ni, maksudnya hubungan tanggungjawab tu anak lelaki lah. Walaupun dia dah kahwin, tapi dia hubungan dengan ibu bapa tu tetap tak putus. Dia masih ada hubungan. Cuma kewajipan nafkah dia bukan, maksudnya ibu bapa dia kewajipan, bukan kewajipan utama, kewajipan anak isteri tu yang utama lah. Lebihan daripada tu baru dia boleh bagi pada ibu bapa tu. Itu lelaki. Tapi dari segi tanggungjawab dibeban atas anak lelaki, perempuan tak dibeban. Itu. Selagi mana dia duduk dalam tanggungan kita, walaupun umur dia dah banyak sekalipun, selagi mana dia tak kahwin, selagi itu duduk dalam tanggungjawab kita. Wajib kita cegah. Kalau dia buat maksiat, wajib kita cegah. Kalau dia tak kata ada keperluan yang perlu, kita perlu bagi keperluan, bantu dia. Baik, sikit tuan, sikit nasihat untuk kita. Nasihat daripada dialog antara Nabi Yaqub AS dan malaikat maut ataupun malaikat Israel AS. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Muqashafatul Qulub. Muqashafatul Qulub, penyingkapan hati, kitab tasawuf. Jadi muka surat 19. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tersebut di dalam kitab Zuhar Riyah
adalah Nabi Yaqub alaihissalam bersahabat baik dengan malakul maut. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ni, Nabi Yaqub ni dikatakan, disebut dalam Quran ya Bani Israel. Bani Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub. Wahai anak cucu Nabi Yaqub, Israel hamba Allah yang soleh, merujuk kepada Nabi Yaqub. Bila disebut dalam Quran ya Bani Israel, merujuk kepada wahai anak cucu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Yang menurunkan, maksud daripada Nabi Ishaq alaihissalam ni dengan Siti Sarah, menurunkan Nabi Yaqub seterusnya bangsa Yahudi ataupun bangsa Bani Israel. Lepas tu daripada isteri Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dapat anak Ismail alaihissalam, menurunkan bangsa Arab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ni bersahabat baik dengan malaikat maut. Jadi sentiasalah berziarah. Pada satu ketika seperti mana biasa, malaikat maut pun datang berziarah kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam pun bertanya kepada sahabatnya malaikat maut itu, wahai malaikat maut, adakah engkau datang kepadaku hari ini untuk berziarah, atau kau nak mencabut rohku? Tiap-tiap kali malaikat maut datang ziarah dia akan tanya Nabi Yaqub, hari ini kau datang ziarah aku ni nak ziarah saja ataupun nak ambil roh aku, nak ambil nyawa aku? Jawab malaikat maut, aku datang hari ini kepada engkau kerana nak ziarah. Jadi hari itu bila Nabi Yaqub tanya, kau datang ziarah pun ambil nyawa aku? Jadi malaikat maut jawab, aku hari ini datang nak ziarah kau. Kemudian kata Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub pun kata, wahai malaikat maut, sesungguhnya aku ada hajat nak minta kepada kau. Hari ini aku ada hajat nak minta kepada kau. Kata malaikat maut, apakah permintaan atau hajat kau? Kata Nabi Yaqub alaihissalam, bahawa nanti apabila ajalku sudah dekat, nanti satu hari nanti kalau ajalku dah dekat, tempoh untuk aku mati dah sampai, maka aku minta kepada kau supaya dapat maklumkan kepadaku lebih awal sebelum sampainya waktu kau nak ambil roh. Aku nak minta kepada kau, nak minta hajat ni. Nanti ada kata mati aku dah dekat, sebelum kau datang ambil roh tu, kau maklum pada aku dulu, bagitahu aku dulu. Jawab malaikat maut, nah, baik. Dia kata baik. Nanti aku akan menghantar kepada engkau 2 utusan. Utusan ni maksudnya maklumlah, untuk bagi tahu, atau 3 utusan ataupun 3 makluman kepada kau. Kemudian pada satu ketika apabila sudah sampai ketetapan ajal Nabi Yaqub alaihissalam, satu hari bila dah sampai ajal Nabi Yaqub, datanglah kepadanya malaikat maut. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, adakah kau datang hari ini untuk berziarah atau kau nak cabut rohku? Hari ini kau datang nak ziarah aku ataupun nak cabut nyawa aku, nak cabut rohku? Kemudian jawab malaikat maut, kali ini aku datang kepada kau untuk mencabut roh kau. Hari ini aku datang nak cabut roh kau. Kata Nabi Yaqub alaihissalam, bukankah aku dah pesan kepada kau dan kau dah janji untuk hantar kepadaku 2 utusan ataupun 3 utusan kepadaku sebelum waktu kau datang ambil rohku? Bukankah aku dah bagi tahu pada kau sebelum ni? Dan kalau nak ambil nyawa aku tu bagi tahu awal, dan hantar dulu makluman, tanda-tanda kepada aku sebelum kau datang ambil nyawa. Jangan datang ambil nyawa terus macam ni. Jawab malaikat maut, demi sesungguhnya aku sudah pun tunaikan janjiku kepada kau untuk hantar 2 utusan atau 3 utusan sebelum waktunya aku cabut roh kau. Aku dah hantar dah, dan aku dah hantar utusan dah hantar maklumat, tanda-tanda kepada kau dah sebelum ni, 2 ke 3 tanda-tanda kepada kau. Apa tu yang aku datang hari ni? Utusan yang pertama, sama-sama kita ambil ingat, tuan. Utusan ataupun tanda-tanda yang aku hantar kepada kau yang pertamanya, putihnya rambut kau selepas sebelumnya hitam rambut kau. Dulu rambut kau hitam, sekarang aku dah hantar tanda-tanda menuju kepada kau hampir kepada mati akan dicabut nyawa kau, dicabut roh kau. Putih rambut kau, putih rambut lah, segala jenis bulu lah, rambut, janggut, kening. Sebab tu rambut putih ni makruh. Ada ulama kata makruh cabut, ada ulama kata haram cabut, sebab dia nur bagi orang beriman, peringatan mati. Kalau melainkan kalau gatal harus kita cabut.
Tapi kalau tak ada apa kita cabut sebab kita nak nampak muda, itu yang jadi gelut lagi tu, lagi galak lagi kan? Tak ingat mati, tak ingat amal ibadat. Jadi putih tu peringatan untuk, maksudnya tanda-tanda kita menghampiri malaikat maut, hampir nak datang kepada kita untuk ambil nyawa kita. Pertama, rambut putih, rambut asal hitam, kemudian jadi putih. Utusan yang kedua, tanda-tanda yang kedua yang aku bagi kepada kau tu, badan kau menjadi lemah-lemah sebelumnya kuat. Dulu badan kita kuat, muda-muda tu kan? Sekarang badan kita lemah-lemah, sakit-sakit kan? Pinggang sakit, lutut sakit kan? Itu tanda-tanda kedua kan? Tandanya aku hampir nak datang. Dan utusan yang ketiga, tanda-tanda yang ketiga yang aku bagi pada kau tu, wan hinai jismika ba'da istiqamatihi, wan hinai jismika ba'da istiqamatihi. Badan kau tu jadi wan hinai, jadi condong, jadi bongkok, tak tegak lah kan? Jismika, jasad kau tu, badan kau tu jadi condong, bongkok, tak tegak. Ba'da istiqamatihi, dulu badan kamu istiqamah, tegak, berdiri kan, tegak kan? Orang muda kan tegak ni kan? Disebabkan sakit pinggang apa semua, jadi badan kita makin condong, bongkok kan? Jadi 3 tanda ni malaikat bagi kepada kita. Yang lain tu dengan gigi terabur apa semua tu, semua tu sampingan-sampingan. Tapi yang utama ni, rambut putih kan? Badan jadi lemah-lemah, sakit-sakit kan? Lepas tu badan kita makin condong, makin bongkok. Kata malaikat maut, inilah utusan-utusan yang telah aku hantar kepada kau sebelum ini, wahai Yaqub. Dan begitu juga kepada seluruh tanda-tanda ni juga aku hantar kepada seluruh anak-anak cucu Adam sebelum kematian datang kepada mereka. Wallahu a'lam. Sebab dunia ni bukan tempat untuk kita beristirahat kan? Bukan tempat untuk kita bersenang. Boleh kita ambil nikmat dunia tu, tapi kadang-kadang jangan lupa tujuan utama kita yang kita sebut tadi tu. Tujuan utama kita sedang bermusafir ni. Ibarat kita bermusafir, Allah hantar kita ke dunia ni untuk kumpul seberapa banyak bekal. Semua yang ada di keliling kita ni, yang kita nampak, semuanya akan jadi untuk kita. Sama ada di matahari, bulan, bintang, semuanya untuk faedah manusia kan? Lepas tu binatang-binatang Allah jadikan semua untuk faedah manusia juga. Sama ada kita tonggang dia ataupun kita makan dia. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang Allah jadi keliling kita. Ada yang boleh jadi ubat, ada yang boleh kita makan, ada untuk kita guna untuk berteduh. Semua manfaat manusia lah kan? Sama ada manfaat yang zahir yang kita nampak pada pandangan mata kita, semuanya untuk manusia. Dan juga benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda bersifat pahala takwa tu, hasil daripada benda yang aku jadikan. Sebab tu wabatari fima ataqallahu darul akhirah, rebutlah peluang apa yang telah aku sediakan ganjaran yang hebat, yang kata apa, yang tak pernah kita terlintas pada fikiran kita, pada pandangan mata kita tak pernah tengok ganjaran yang Allah nak bagi di akhirat ni. Rebutlah peluang. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa untuk kamu mendapat ganjaran di akhirat tu aku sediakan di dunia. Tools dia panggil, ataupun alat-alat, persiapan alat untuk kita dapat takwa tu kan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kan. Jadi orang bertakwa ni syarat untuk Allah terima amal ibadat ni. Wa man yataqabbalallahu minal muttaqin, aku hanya terima amal ibadat orang bertakwa ni. Jadi takwa ni penting, di dunia pun dah penting kan. Amal ibadat kita mesti ada takwa ni. Bila kita ada takwa, baru syarat untuk kita dapat Allah makbul amal ibadat kita, baru Allah bagi pahala dan kita akan dapat ganjaran di akhirat. Syarat takwa. Jadi nak dapat takwa tu ada alat dia ni. Wala tansa, janganlah kamu lupa nasibaka minad dunya, apa yang telah aku jadikan alat-alat untuk kamu dapat takwa, untuk meraih ganjaran akhirat tu. Aku dah sediakan alat dia. Apa kata ulama? Ilmu, iman, amal. 3 alat ni. Ilmu, iman, amal. Ini alat kita untuk mencapai takwa. Dengan ilmu baru kita tahu cara untuk kita taat perintah Allah. Apa yang Allah perintah kita tahu, apa yang Allah larang kita tahu, apa yang Nabi perintah kita tahu, apa yang Nabi larang kita tahu. Jadi daripada ilmu kita boleh dapat takwa kan. Daripada ilmu lahir iman, daripada ilmu juga lahir amal yang diterima oleh Allah.
Tiga ni mantap. Dari segi tiga ni kita berjalan mengikut cara-cara ilmu iman dan amal, maka kita akan dapat takwa. Jadi dapat takwa tu adalah tiket untuk kita meraih ganjaran di akhirat. Syarat tiket utama, grandstand. Tak ada tiket takwa ni tak boleh masuk, tak boleh melintas hisap yang tak boleh dapat hisap yang mudah, tak boleh melintas titik sirat dengan sepatah kilat, tak boleh masuk surga. Tiket dia lah takwa. Siapa yang tak dapat takwa ni, jadi nak dapat iman ni, walaupun sebesar zarah sekalipun, mesti ada takwa juga. Cuma takwa tu ada tahap-tahap, ada rendah, ada tengah, ada tinggi. Dan walaupun dia diazab dalam api neraka sekalipun, disebabkan dia ada iman. Nak dapat iman ni walaupun sebesar zarah, mesti ada takwa juga, tuan. Cuma iman dia tahap, takwa dia tahap rendah, bekas sikit sangat. Jadi dia mesti melalui masuk surga, tapi melalui jalan azab dulu. Jadi kita nak usaha belajar ilmu apa yang Allah perintah, terutama ilmu fardu ain ni, tuan. Tasawuf, fiqh dengan tauhid ni, ilmu kuatkan, mantapkan ilmu fardu ain ni. Dan dengan ilmu ni juga dengan ilmu kita ni kita boleh dapat takwa. Dengan ilmu yang kita ada, fardu ain yang Allah wajib kita belajar ni, dengan ilmu ni juga kita boleh mati dalam keadaan iman yang betul, duduk atas garisan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ibadah kita yang zahir dalam ilmu fiqh tu sah, dari segi zahir ni sah. Lepas tu dengan tasawuf punya mengesahkan pahala bagi amal ibadat kita yang zahir tu. Tauhid nak meluruskan, nak menegakkan tuncang akidah itu, tauhid kita kepada Allah. Fiqh tu amal zahir, perbuatan zahir yang Allah perintah. Tapi zahir tu tak lengkap, tak dapat pahala juga, melainkan dengan melengkap dengan ilmu tasawuf. Jadi amal yang zahir fiqh tu tak dapat pahala. Pahala ni kita dapat, cara nak dapat pahala ibadat fiqh tu melalui belajar ilmu tasawuf. Allahuakbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قائدا، واحفظنا بالإسلام راكدا، ولا تسمي به عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا، ظاهرا وباطلا، قولا وفعلا، عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، إنه منكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.